Pengenalan bagi kemerdekaan. Merdeka bagi individu bermaksud bebas. Seseorang individu boleh melakukan apa sahaja tanpa sebarang halangan. Merdeka bagi sebuah negara pula ialah bebas dari cengkaman sama ada secara langsung atau tidak langsung. Ianya juga tidak dikuasai oleh orang lain dalam tindak tanduk. Semua negara di dunia ini pernah dijajah kecuali negara Thailand. Malah, terdapat negara yang dijajah dalam jangka masa yang amat panjang hingga beberapa abad lamanya. Contohnya, seperti Malaysia yang pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, Jepun dan juga Inggeris sebelum mencapai kemerdekaan. Seterusnya, terdapat 3 halangan kemerdekaan negara. Pertama, masalah perpaduan kaum. Kedua, pendudukan Jepun. Ketiga, peranan akhbar dan persatuan. Bagi masalah perpaduan kaum, British telah menetapkan syarat bahawa rakyat mestilah berkongsi kuasa dan juga kerjasama dalam suasana yang harmoni. Syarat yang dikenakan sukar untuk dilaksanakan kerana masalah perkauman sudah lama berlaku di tanah Melayu. Pemerintahan Inggeris yang berlandaskan pecah dan perintah telah mewujudkan pengasingan pertempatan bagi ketiga-tiga kaum. Pengasingan tersebut telah mewujudkan perbezaan antara ketiga-tiga kaum tersebut kerana setiap kaum mempunyai adat resam, agama, bahasa dan juga kebiasaan masing-masing yang menyebabkan interaksi antara kaum terhalang. Telah mendatangkan masalah untuk menyatu padukan kaum kerana wujudnya sistem pendidikan vernacular. Setiap kaum menghantar anak mereka untuk mendapatkan pendidikan di sekolah beraliran bahasa ibunda masing-masing. Kurikulum dan sukatan pelajaran juga tidak seragam dan merumitkan lagi interaksi antara kaum. Seterusnya, perbezaan penempatan dan juga pengasingan ekonomi. Dasar pembahagian ekonomi yang dijalankan oleh Inggeris ialah orang Melayu yang tinggal di kawasan luar bandar dan kampung bekerja sebagai petani dan juga nelayan. Bagi orang Cina pula, mereka menjalankan kegiatan melumbung timah di lumbung dan berniaga di bandar. Bagi orang India, mereka bekerja sebagai buruh di ladang getah. Penguasaan ekonomi ini telah menyebabkan pengenalan kepada kaum. Halangan kedua bagi mencapai kemerdekaan ialah pendudukan Jepun. Dasar yang diamalkan oleh Jepun semasa pendudukannya selama 3 tahun telah merumitkan lagi keadaan. Dasar Jepun yang pro-Melayu dan juga memusuhi orang Cina telah menyebabkan permusuhan antara orang Melayu dan Cina. Jepun telah mengambil ramai orang Melayu untuk dijadikan polis dan juga tentera. Orang Cina telah lari ke dalam hutan dan melancarkan serangan gerila menentang Jepun. Dasar Jepun ini akhirnya mewujudkan konflik antara Melayu dan juga Cina. Orang Cina membalas dendam ke atas orang Melayu semasa berlakunya kekosongan kuasa setelah Jepun serah diri kepada pihak berikat. Halangan yang terakhir ialah peranan akhbar dan persatuan. Peranan akhbar dan persatuan telah ditubuhkan berdasarkan etnik. Akhbar yang diterbitkan menggunakan bahasa yang berlainan seperti Cina, Melayu, Tamil dan juga Inggeris yang telah memberi penekanan kepada kegiatan kumpulan etnik masing-masing. Persatuan politik, sosial dan juga ekonomi yang ditubuhkan berteraskan etnik masing-masing telah menguatkan lagi kepribadian etnik mereka, kebencian dan juga prasangka antara satu sama lain. Seterusnya merupakan usaha ke arah perpaduan. Dato' Oin telah mencadangkan supaya rakyat di tanah Melayu membentuk sebuah pertubuhan yang mewakili semua kaum agar bertolak ansur, bekerjasama dan juga hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Dato' Oin juga telah mengadakan perbincangan dengan beberapa orang pemimpin iaitu Tan Cheng Lock, T.Y. Singham, Malcolm McDonald dan Ronald Reagan yang akhirnya bersetuju membentuk Jawatan Kuasa Perhubungan Antara Kaum iaitu CLC pada tahun 1949. Jawatan kuasa ini merupakan organisasi yang pertama ditubuhkan secara tidak rasmi bagi membincangkan pelbagai isu seperti kewarganegaraan. Mereka telah mengadakan mesyuarat di Pulau Pinang yang diwakili oleh Dato' Oin, Haji Abdul Wahab,
Saleh Hakim, Dr. Mustafa Osman, Zainal Abidin Haji Abbas, Tan Cheng Lock, Lee Ting Keng dan Yong Syok Lim. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh E. Turaisinggem. Kaedah yang dilakukan untuk mencapai perpaduan ialah bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah rendah. Sekolah kebangsaan ditubuhkan bagi menyatu padukan etnik. Bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa penghantar. Bahasa ibunya masing-masing juga boleh diajar di sekolah. Selain itu, terdapat 8 langkah-langkah ke arah kemerdekaan. Yang pertama, pengenalan sistem ahli pada tahun 1995. Yang kedua, pilihan raya Majlis Tempatan 1951 hingga 1952. Yang ketiga, merupakan perkembangan parti politik. Yang keempat, pilihan raya peringkat negeri. Yang kelima, merupakan pilihan raya umum 1955. Yang keenam, Manifesto Parti Perikatan Pilihan Raya Umum 1955. Yang ketujuh, merupakan Rundingan London 1956. Dan yang terakhir, merupakan Suruhanjaya Raid. Bagi pengenalan sistem ahli, ianya diperkenalkan oleh British pada tahun 1951 yang bertujuan untuk memberi peluang kepada pemimpin tempatan memerintah negeri sendiri dan mendapatkan latihan secara langsung untuk mendapatkan pengalaman memerintah secara demokrasi. Pengenalan sistem ahli ini merupakan idea Dato' On dan mendapat sokongan Raja-Raja Melayu serta pihak British. Anggotanya dikenali sebagai ahli dan terdiri daripada 8 orang iaitu 3 orang Melayu, 1 orang Cina, 1 orang India dan 3 pegawai British. Bagi pilihan raya Majlis Tempatan 1951 hingga 1952, ianya diperkenalkan oleh British agar dapat memberi pendedahan kepada pemimpin tempatan untuk berkerajaan sendiri. Pada 1 Disember 1951, pilihan raya pertama telah diadakan di Georgetown, Pulau Pinang bagi memilih wakil-wakil dalam Majlis Bandaran Pulau Pinang. Parti Radikal yang dianggotai oleh pelbagai kaum telah berjaya memenangi 6 daripada 9 kerusi yang dipertandingkan. Setiap bandar telah mengadakan pilihan raya tersebut yang menyaksikan politik orang Cina dan juga orang Melayu bergabung untuk menghadapi pilihan raya tersebut. Pergabungan ini telah menjadikan UMNO MCA sebagai sebuah politik yang paling berpengaruh setelah berjaya memenangi 9 daripada 12 kerusi yang telah dipertandingkan. Seterusnya, bagi perkembangan politik, pembentukan parti politik telah mendatangkan perkembangan dalam politik dan menunjukkan kematangan politik di tanah Melayu dalam menegakkan sistem pemerintahan sendiri. Antara parti-parti politik yang telah memainkan peranan ialah Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), UMNO, Parti Malayan Indian Congress (MIC), Malayan Chinese Association (MCA), IMP dan juga Parti Islam Semalaya iaitu PAS. Langkah yang seterusnya ialah dengan mengadakan pilihan raya peringkat negeri yang diadakan pada tahun 1954 yang bertujuan untuk memberi peluang kepada rakyat untuk memilih kerajaan mana yang bakal meneraju pemerintahan negara selepas kemerdekaan. Kepentingannya membuktikan bahawa rakyat tanah Melayu amat memberi sokongan dan menerima idea kerjasama di antara kaum yang diperlihatkan oleh gabungan Perikatan UMNO MCA. Perikatan telah memenangi 226 daripada 268 kerusi yang dipertandingkan hasil daripada sokongan dan keyakinan rakyat negara ini. Seterusnya, merupakan pilihan raya umum 1955 yang diadakan pada 27 Julai bagi merebut 52 buah kerusi. UMNO telah menyerahkan 15 kerusi kepada MCA dan 2 kerusi kepada MIC walaupun majoritinya pengundi Melayu. Antara parti-parti yang bertanding ialah Perikatan, PAS, Parti Negara, Parti Buruh, Ikatan Melayu Perak, Parti Progresif Rakyat dan juga calon bebas. Keputusannya, Perikatan telah memenangi 51 daripada 52 buah kerusi yang dipertandingkan. Kemenangan tersebut telah membuktikan kepada British bahawa penduduk tanah Melayu sanggup bertolak ansur untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Pilihan raya yang pertama di seluruh tanah Melayu telah selesai dengan sempurna dan hasilnya adalah menandakan satu kemajuan yang gilang gemilang dalam sejarah negeri ini.
merupakan satu kemenangan besar bagi perikatan. Untuk pemilihan itu, negeri ini telah dibagikan kepada 52 kawasan. Dari setiap kawasan itu, dipilih seorang wakil bagi Majlis Mesyuarat baru yang mempunyai 98 ahli. 7 parti telah bertanding. 2 daripadanya parti besar, iaitu Perikatan UMNO MCA MIC pimpinan Tengku Abdul Rahman yang telah mempertandingkan seorang calon dalam tiap-tiap 52 kawasan itu. Dan Parti Negara, pimpinan Dato' On 30 calonnya. Parti-parti lain ialah Buruh 4 calonnya. Parti Progresif, NAP dan Perikatan Melayu, ketiga-tiganya parti kecil negeri Perak mempertandingkan 14 calon. Parti Islam Semelaya 11 calonnya dan seorang daripadanya telah menang mengenakan kekalahan yang tunggal kepada Perikatan. Calon-calon bebas, 18 orang telah bertanding. Dari keputusan-keputusan yang mula-mula tersiar, sudah boleh diagak pihak mana yang akan menang. Dan akhirnya, sah dan nyatalah bahawa Perikatan telah mendapat kejayaan yang besar, mengalahkan lawannya dalam semua kawasan kecuali satu. Kemenangan pilihan raya pertama di Melaya jatuh kepada Perikatan UMNO MCA MIC dan pemimpinnya, Tengku Abdul Rahman, yang telah dilantik oleh orang ramai itu, bolehlah menjalankan pemerintahan negeri ini dengan penuh keyakinan. Seterusnya, merupakan Manifesto Parti Perikatan Pilihan Raya Umum 1955. Pada Pilihan Raya Umum 1955, Parti Perikatan telah membentangkan manifesto mereka dari segi kemerdekaan, perkhidmatan awam, pendidikan, perlembagaan, darurat dan juga bahasa. Okey, di sini saya akan selitkan sedikit video untuk anda melihat ataupun memahami cara mereka membentangkan atau menerangkan tentang manifesto mereka sendiri agar rakyat memilih parti mereka. Di sana sini sibuk dan riuh. Janji dan pengakuan bersahut-sahutan. Merdeka dalam 4 tahun. Kerajaan sendiri dengan segera. Kaum buruh akan dibela. Kaum tani dan kaum nelayan akan dibantu. Tambah cukai. Kurangkan cukai. Kurangkan belanja kerajaan. Banyakkan rumah. Tambah sekolah. Rumah-rumah sakit dan jalan-jalan raya. Berbagai janji bermacam-macam pengakuan. Ada yang faham, ada yang percaya, tetapi semuanya bersukaria. Langkah yang seterusnya ialah Rundingan London 1956. Pada Januari 1956, Tunku Abdul Rahman telah mengetuai satu rombongan yang terdiri daripada 4 Raja-Raja Melayu dan 4 wakil perikatan ke London untuk memulakan rundingan dengan pegawai British. Rundingan tersebut berlangsung selama 3 minggu iaitu daripada 18 Januari 1956 hingga 8 Februari 1956 dan di akhir rundingan tersebut satu perjanjian telah dimeterai iaitu Perjanjian London. Seterusnya merupakan isi kandungan Perjanjian London. Kerajaan British telah bersetuju bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan diberikan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Selain itu, konsep Raja Berperlembagaan juga akan diteruskan. Dalam perjanjian tersebut, Jawatan Setiausaha Kewangan akan digantikan dengan Jawatan Menteri Kewangan, manakala Jawatan Pengarah Gerakan digantikan dengan Jawatan Menteri Pertahanan. Satu Suruhanjaya bebas juga akan ditubuhkan bagi mengubal perlembagaan bagi kemerdekaan negara ini. Seterusnya, kerajaan British juga akan diberikan hak untuk menempatkan tenteranya di negara ini demi menjaga keselamatan dan juga kepentingan ekonomi. Seterusnya, kerajaan British juga bersetuju untuk memberikan pemapasan kepada pegawai-pegawainya yang akan diberhentikan berikutan dengan kemerdekaan. Langkah terakhir yang diambil untuk mencapai kemerdekaan ialah Suruhanjaya Red yang ditubuhkan pada Mac 1956 yang bertujuan untuk menggubal satu perlembagaan baru bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka berasaskan pemerintahan demokrasi berparlimen. Anggota Suruhanjaya Red terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Lord William Red, Sir William Michael, Sir Ivor Jening, Tuan B. Malik dan juga Tuan Abdul Hamid. Mereka telah menerima 131 memorandum daripada pelbagai pertubuhan, orang perseorangan dan juga Raja-Raja Melayu.
Setelah bersidang sebanyak 118 kali, Suruhanjaya ini mengesyorkan satu bentuk perlembagaan tanah Melayu dikaji semula. Antara kandungan perlembagaan yang dikaji semula ialah: yang pertama, pembentukan sebuah negara persekutuan dengan sebuah kerajaan pusat yang berkuasa ke atas negeri-negeri yang berada di dalamnya. Yang kedua, pengekalan kepada kedudukan raja-raja Melayu. Yang ketiga, kedudukan istimewa orang-orang Melayu dikekalkan tanpa menjejaskan hak kaum lain. Yang keempat, satu rupa bangsa bagi seluruh negara. Dan yang terakhir, mengadakan seorang ketua negara dipilih di antara raja-raja Melayu. Akhirnya, setelah menghadapi pelbagai halangan, melakukan pelbagai usaha dan juga mengadakan pelbagai langkah, sampailah sudah kepada pengisytiharan kemerdekaan. Tepat jam 12.01 malam Ogos, bendera Union Jack diturunkan di hadapan Padang Kelab Selangor dan digantikan dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu sebagai tanda berakhirnya penguasaan British di Tanah Melayu. Pengisytiharan kemerdekaan telah dilakukan pada pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka dan dibacakan oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri yang pertama. Saat yang paling bersejarah bagi seluruh rakyat Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman melaungkan merdeka sebanyak 7 kali dan disambut oleh seluruh penduduk Tanah Melayu ketika itu. Duke of Wellington mewakili Ratu Elizabeth menyampaikan dokumen pengisytiharan kemerdekaan kepada Tunku Abdul Rahman. Maka terserahlah kuasa pemerintahan yang menjadikan Melaya bebas dan bertanggungjawab menentukan nasibnya sendiri. I'm indeed proud that on this, the great... Kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya, bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Kesiani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 31 bulan 8 57. Perjuangkan, pertahankan tanah airku. Impian aku gemilang baru, satu suara laungkan. Merdeka! Bangkit semua demi negara selamanya. Kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Ini kita punya. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan. Merdeka. Jangan lemah, bangunlah, buat baru semula. Percayalah, hari ini kita punya. Kita punya. Impian aku gemilang baru, satu suara laungkan. Merdeka! Bangkit semua demi negara selamanya. Kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Ini kita punya. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan. Merdeka. Merdeka. Merdeka.
merdeka.